Pada dalam Malaysia hari ini itu antara keluhan pengusaha bas termasuk pemandu di saat mendepani cabaran pandemik COVID-19 ini. Ada sebut bulan 3 sampai ke sekarang. Bulan 3 sampai sekarang. Dekat setahun dah ni. Ya, dan ianya melibatkan kategori bukan sahaja pemandu bas yang lain tapi pengusaha juga. Mereka yang mempunyai syarikat yang melibatkan bas ekspres, bas persiaran yang menunggu selalunya kemasukan pelancong untuk membawa bersiar di Malaysia dan sebagainya. Jika tidak ada pelancong bermula pada bulan 3 sampailah sekarang dan dikabarkan mungkin berakhirnya pandemik ini juga belum tentu ada pintu antarabangsa dibuka untuk menerima pelancong. Bagaimana nasib mereka? Ya, dan antara ikhtiar yang terkini dilakukan ialah Sekretariat Gabungan Bas Malaysia menghantar memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengenai keluhan pengusaha bas yang dihimpit masalah. Jadi hari ini kita nak memahami lebih lanjut tentang memorandum dan apa lagi usaha yang dilakukan oleh Sekretariat Gabungan Bas Malaysia ini. Kita nak bersama dengan Encik Thiagarajan Reganathan, Setiausaha Gabungan Bas Malaysia ini. Hello, selamat pagi. Selamat pagi Ali, selamat pagi Anim. Ya, selamat pagi. Encik Thiagarajan mungkin boleh kongsikan sebab kita dah tahu tentang keadaan ini melibatkan bukan sahaja pemandu bas, pengusaha bas juga terlibat dengan pengurangan pendapatan dan tidak ada langsung pendapatan yang diraih. Setakat ini, bagaimana dengan keadaannya yang boleh dikongsikan perkembangan terkini? Okey, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada rancangan MSI dan juga TV3 kerana sudi memberi ruang kepada pengusaha dan pemandu bas ini untuk menyuarakan keluhan kami lah. Okey, sebenarnya pada kami ini dalam keadaan pandemik ini sejak bulan 3 bila sejak pelaksanaan PKP ni. Kami memang dah teruk dah, industri bas dan pelancongan negara ni memang dah teruk terkesan. Tapi impaknya kami start rasai sejak bulan 10 2019 kami dah nampak kadar pengurangan dari segi income, penumpang dah mula berkurangan. So PKP dilaksanakan memang dah total shutdown untuk kami lah sehingga kini lah. Ya. Okey, baik. Dan dengan maklumat-maklumat tentang bantuan dari kerajaan, subsidi upah sedikit sebanyak meredakan buat seketika, tapi in the long run tu mendatangkan banyak masalah apabila terutamanya daripada syarikat kredit dan sebagainya. Kalau boleh dikongsikan kepada kita semua apa antara yang dimaklumkan ataupun yang diterakan dalam memorandum itu? Okey, kami sejak bulan 5 hari itu tahun lepas sehingga kini kami telah berusaha macam-macam cara untuk menghubungi kementerian-kementerian yang terlibat seperti KPKT, KPDNHP, MOT, MOTEC, banyak kementerian yang terlibat. So kami dah berusaha secara non-stop dan walaupun ada beberapa kementerian ni macam KPKT, KPDNHP banyak memberikan info untuk membantu untuk cari penyelesaian. Tapi kadang-kadang kita kena faham dalam keadaan pandemik ni banyak perkara yang mereka pun perlu konsentrate. So saya tak salahkan pihak kementerian. So cuma proses tu lambat. So bila makin lambat proses tu dah hampir setahun. Kami ni beban utama ni pihak syarikat kredit. Pihak syarikat kredit ni bila kebanyakan hampir 90% pengusaha-pengusaha bas ni meminjam dengan syarikat kredit. So bila syarikat kredit ni hanya bagi tempoh moratorium hanya beberapa bulan saja ikut budi bicara sendiri. Kerana syarikat-syarikat kredit ni tidak di bawah selian satu kementerian yang khusus. So bila kami cuba-cuba macam cara, so kerana Tuanku Sultan, Tuanku Yang di-Pertuan Agong ni seorang yang berjiwa rakyat, seorang yang memahami keadaan rakyat, kami terpaksa menyediakan satu warka untuk menyelamatkan industri bas dan pelancongan negara kepada Tuanku agar Tuanku, dengan harapan Tuanku dapat mempercepatkan agar industri ini kekal selamat. Dalam warka tu kami keluhkanlah bagaimana apa kita punya cabaran, apa yang perkara yang perlu diselesaikan dan sebagainya. Cik Thiaga, ada disyorkan sebarang tindakan di dalam memorandum berkenaan?
Ada. Kami ada mengesyorkan beberapa tindakan dan juga kira saranan lah kami punya suara kepada mereka. Dalam gabungan BAS Malaysia ni dianggotai oleh hampir 11 persatuan dari negeri-negeri di seluruh semenanjung Malaysia. So dalam tu bila kami berbincang, masalah utama kami adalah syarikat pinjaman kredit. Di mana bila operasi tak berjalan, kami terpaksa membayar ansuran. Kami tidak ada income untuk membayar ansuran, sehingga kan kami mengalami kecairan dari segi simpanan, semua habis. So kadang-kadang yang bas ni macam kereta RM1,800 macam tu boleh bayar, tapi di syarikat kredit ni satu bas pembayaran cecah minimum RM10,000 sebulan. So bayangkanlah, kalau syarikat yang bersatu ada 10 biji bas, satu bulan mereka harus bayar RM100,000. Sedangkan dalam keadaan sekarang sejak bulan 3 hari tu kami zero income. So itu yang kami minta dengan kerajaan. Apa saranan yang kami minta? Minta Kementerian Kewangan terlibat dalam isu ini untuk mengambil alih pinjaman dari syarikat kredit tersebut kepada institusi perbankan negara. Baik. Itu yang harapan kami lah. Encik Tiagaran pastinya ada harapan tersendiri mewakili pemandu bas dan juga pengusaha-pengusaha bas di luar sana untuk disampaikan hasrat kepada semua. Mungkin boleh dikongsikan oleh Encik Tiagaran sendiri. Silakan. Okey, harapan saya seperti saya sendiri sejak Mac tahun lepas memang dah kena impact. So saya terlibat menerus dalam usaha untuk menyelamatkan industri bas dan pelancongan negara bersama rakan-rakan sekretariat yang lain dari banyak zon. So harapan kami satu je. Kami ingin selamatkan industri bas dan pelancongan negara yang selama ini menyumbang kepada ekonomi negara. Sekiranya tinggal hanya dalam 15% saja ni. Sekiranya tiada dalam penyelesaian segera, maka dijangkakan awal bulan 3 industri ini akan terus lumpuh dan pemandu-pemandu pun sudah kehilangan kerja. So apa yang kami nak, sekiranya industri ini lumpuh, maka tiada generasi akan datang yang akan mengambil alih untuk menceburi industri. Pasal mereka sekarang dah takut. Industri ini industri yang high risk. Mereka label sebagai high risk. Itu harapan kami. Kami nak selamatkan industri. Harap kerajaan boleh membantu. Baik. Terima kasih banyak-banyak. Cik Thiagarajan Regenathan, Setiausaha Gabungan Bas Malaysia. Kita harapkan luahan ini dapat didengari dan kemudian memorandum yang dihantar ada tindakan susulan lah ya, khususnya daripada pihak kementerian yang disebutkanlah untuk memastikan syarikat kredit ini dapat memberi ruang untuk mereka bernafas. Yalah, nak bayar hutang ansuran bulanan tu satu hal. Kemudian nak jual pun satu hal juga. Satu hal juga kan, jual bas tu. Ya. Siapa nak beli buat masa ni kan? Betul. Dan mereka juga mempunyai keluarga. Kan? Dan mungkin merupakan punca pendapatan keluarga. Itu juga merupakan satu yang perlu diambil kira.